Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita sambung ya anak-anak pelajar. Soalan yang ketiga, soalan nombor 3. Ya, kalau tadi kita dah bincangkan soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan graf jarak masa. So ini kita sambung dengan penyelesaian masalah melibatkan graf laju masa. Okey. Alright. Okey, ini contoh soalannya ya. Nampak? Pertama tengok graf laju masa. Laju dalam meter per saat, masa dalam saat. Okey. So, Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 36 saat. Nampak? Ini masa terakhir ni 36 saat di situ. Okey, graf dia bermula daripada V. Okey, V di sini. Okey, nampak dia meningkatkan kelajuan sehingga 18 meter per saat. Kemudian graf ini apa berlaku? Graf ini mendatar. So, bila graf laju masa mendatar ni maknanya laju dia seragam. Sepanjang tempoh mendatar ini, laju dia sama, iaitu 18 meter per saat. Sehinggalah pada saat yang ke-26, dia menurunkan kelajuannya sehinggalah ia berhenti pada saat ke-36. Itu keadaan graf dia. Okey. So, soalan kali ini memaparkan hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu bagi 10 saat terakhir. So, mana keadaan graf yang menunjukkan 10 saat terakhir? Okey, so kita kena tengok yang paling akhir dululah. Paling akhir di sini 36 tolak 10, so 26. So 10 saat terakhir itu bermula daripada saat ke-26 hingga saat ke-36. Okey, ni mula 26 saat sampai 36 saat. Ataupun kalau lajunya mulanya ialah 18, akhirnya adalah sifar di situ. Okey. Kadar perubahan laju. Bila minta kadar perubahan laju, ingat formula kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju boleh jadi dua keadaan. Apa berlaku? Okey, boleh kadar perubahan laju ni boleh daripada perlahan kepada lebih laju. Jadi itu dipanggil sebagai pecutan. Kalau dia bermula dengan laju, kemudian dia perlahan ataupun dia berhenti, itu adalah pengurangan laju, iaitu nyah pecutan. Okey. So, apa formula kadar perubahan laju? Kena ingat tu. Laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Cikgu dah acap kali sebut dah ni. Cikgu tulis lagi ni. Laju akhir tolak laju awal. Okey, bahagi masa. So, laju akhir berapa di sini? So, laju akhir tadi, nampak ini awal. Kita baca kiri ke kanan kan? So, ini awal. Sini akhir. Yang kemudian tu akhir. So, akhirnya ialah berapa laju dia? Sifar. Okey, sifar tolak laju awalnya berapa? 18. Okey, bahagi masa yang diambil, tempoh masa ni inilah tadi ni 10 saat terakhir. Okay, ni dah dapat markah dah itu. Awak tunjuk jalan kerja, awak dapat markah dah sebenarnya. Okey, so akan dapat jawapan berapa? Negatif 18. Atas tu 18, negatif 18 kan. Ataupun tekan kalkulator untuk dapat jawapan terus. So, awak akan dapat jawapan negatif 1.8. Dapat 2 markah dah. 1 markah pada jalan kerja, 1 markah lagi pada jawapan. Okey. Okey, kita pergi pada soalan B. Soalan B pula. Okey, dia minta apa tu? Hitung nilai V. Mana V? Okay, saya padam kejap semua dah ni. Okey. Alright. Okey, V. Ni V ni. Okey. Cari nilai V jika jarak yang dilalui oleh zarah itu bagi tempoh 36 saat. 36 saat dah ni. Maknanya keseluruhan perjalanan lah ialah 550 meter. Okey. Jarak. Bila jarak, graf laju masa, apa dia? Ingat, bila graf laju masa je berkait dengan jarak, jarak bersamaan luas di bawah graf. Ingat lagi? Okey, tengok.
dalam tempoh 36 saat. Ni bentuk graf dia. Ni depan sini, sini, sini. Siapa bentuk yang ada? Nampak dah kan ada. Awak nak boleh buat 3 bentuk boleh, awak nak buat 2 bentuk pun boleh. Pada saya lagi banyak bentuk, lagi banyak nak kira. So kita cut pada 2 sahaja. Okey, ini satu bentuk. Apa ni? Bentuk apa ni? Okey, trapezium. Okey, lagi satu bentuk apa? Ni pun trapezium juga. Kita pecah pada 2 je cukup. Okey, so kita bawa ke sini rajah tu, senang untuk kita nak kira nanti. Okey. Pertama tadi bentuk dia macam ni kan. Ni bentuk yang A. Okey. Kemudian yang kedua bentuk dia, kita nak tambah lah kan. Okey, ni ni bentuk dia. Okey, kita perhatikan garisan. Okey, garisan yang ni dulu. Mana yang selari? Atas, bawah, kiri, kanan. So kiri kanan kan. Okey, tengok garisan kiri, garisan kanan dia ni. Berapa nilai dia? Okey, so kiri dia ni ni V tolak kosong, sini V lah. Yang sini ni berapa ni? 18 tolak kosong, 18 lah. So makna sini V, sini 18. Okey, tengok yang seterusnya apa yang kita kena cari. Ini jarak antara garis lari ni. Tu berapa tu? Okey, tengok balik sini. Okey, ni nampak ni berapa ni? 8 tolak sifar, 8 lah. Okey, so sini 8. Nampak? Okey, dan sebenarnya yang untuk bahagian B ni, yang ni A kita pecah tadi kan. Ni B. Bila sini 18, sini pun pastinya 18 lah kan. Nampak dia sama tinggi. Betul? Okey, sekarang kita tengok yang B ni mana garis lari dia? Garis lari dia atas dan bawah kan. Sini dengan sini. Tengok pada rajah, pada graf balik. Berapa nilai situ? Okey, yang sini atas dia berapa ni? Nak tahu sini tengok bawah dia. Sini bawah dia 26, bawah sini 8. So maknanya 26 tolak 8. Berapa 26 tolak 8? 26 tolak 8 bersamaan dengan 18. Okey, so sini 18. Perhatikan bawah dia pula. Bawah dia ni rasa banyak sangat gambar ni, rasa confused, padam dulu. Alamak. Okey, pemadam saya tu pula. Okey, kita ambil ni. Ni sampai sini kan. Okey, ni. Berapa sini? Ni 36. Berapa sini? 8. So 36 tolak 8, dapatlah bawah dia tu. Okey, 36 tolak 8. So dapat berapa? 28. Okey. Yang mana luas di bawah graf ini bersama dengan jarak pada, dia bagi tahu lah jarak bersamaan 550. Okey, just tulis ni 550. So daripada sini kita permudahkan pengiraan luas ni. Okey, luas bersamaan luas apa? Luas trapezium kan. Dah banyak kali dah buat ni, sepatutnya dah faham. 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Sisi selari ni kiri dan kanan. Disebabkan ini V, ini 18, kita tak boleh nak permudahkan. So kita buat kurungan di situ, iaitu V tambah 18. Okey, kemudian darab mengapa? Darab jarak antara dua sisi lari tu 8. Okey, so ini yang A. Okey, tambah dengan yang B ni boleh settle 1/2 darab dengan hasil tambah sisi selari. Mana selari dia? Atas dengan bawah ni. 18 tambah 28. Congak terus sebab dia boleh permudahkan kan. 18 tambah 28. So dapat 46. Okey, kemudian darabkan dengan ni. Berapa tu? 18. Okey. So ni boleh permudahkan terus. Okey, sama dengan 5 sifar. Okey. Bila macam ni, permudahkan mana yang boleh mudah. Okey, tengok yang pertama tadi, yang A ni. Macam mana kita nak mudahkan dia? Okey, mana kita boleh selesaikan, nombor boleh selesai. 1/2 darab 8. Boleh permudahkan. Okey, 1/2 darab 8, nak guna kalkulator kalau tak kerti kira. 1/2 dengan 8 dapat 4. Nak letak kat depan ni. Yang ni tak boleh nak selesai sebab dia ada apa? Boleh ubah kat sini. So apa nak buat? Darabkan 4 kali V, 4 kali 18. So ni akan jadi 4V, 4 kali 18, 4 kali 18. So akan dapat 72. Tambah 72. Okey, ni settle yang bahagian ni.
Yang bahagian sini boleh saya teruskan. 1/2 kali 46 kali 18. Tekan je kalkulator. 1/2 kali dengan 46 kali dengan 18. So akan terus dapat jawapan positif 414. Okay, yang belah kanan ni 550 tak buat apa-apa lagi, salin je. Okay, so sekarang ni nampak yang mana nombor-nombor settlekan terus. Yang ini kita biar dulu belah sini. Okay, kita nak pemudahkan ni. 72 pindah sini jadi apa? Tolak 72 sebab dia tambah kan. 414 ni pun tambah, pindah sini jadi apa? Tolak 414. Ini aku mudahkan terus. 550 tolak dengan 72 tolak dengan 414. So akan dapat 64. Yang belah kiri tinggal siapa je? Tinggal 4V sahaja di situ. Nampak? 4V sama dengan 64. Awak nak V sahaja. Okay, 64 bahagi 4. Dapat berapa? Dapat 16. Kenapa bahagi? Sebab ini 4 darab V. Bila darab, pindah jadi bahagi. So, 64 bahagi 4. So, dapat jawapannya 16. Okay, maka V sama dengan 16. Okay, nampak ni ya. Saya terangkan satu-satu, nampak agak panjang. Okay, sebab nak bagi awak faham. Okay, jadi harap boleh ulang-ulang balik video ni. Kalau rasa ni, pausekan dia. Okay, boleh screenshot, nampak penyelesaian dia macam mana kan. Okay, insyaAllah hendak 1000 daya. Tak hendak memang sangat banyak lah dalihnya kan. Okay, insyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan. Okay, terima kasih.